بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk penyambungan kitab, bacaan kitab Ta'limul Aulad pada muka surat, kalau kitab Jawi itu muka surat 13. Pada tajuk kenyataan halau manusia kepada neraka. Betul? Betul tak? Kitab Jawi, kitab Umi berapa ni? 35. Mana habis je. Ada lah 2-3 lah, 2-3 muka lagi habis ya. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung lagi bacaan kitab Ta'limul Aulad, iaitu kitab yang menceritakan tentang peringatan-peringatan kepada kita berkenaan dengan tauhid sam'iyat. Tauhid sam'iyat yang menjadi peringatan, menjadi pegangan kepada kita untuk wajib beriman. Sama ada perkara yang melibatkan di hari pembalasan, yang melibatkan berkenaan dengan neraka, syurga, timbangan, titiang sirat. Dan minggu ni kita sambung lagi kenyataan halau manusia kepada neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kenyataan halau manusia kepada neraka. Halau ni elok nak menceritakan mana? Baik. Halau ni elok. Bukan elok. Bukan molek, elok. Hambak. Hambak. Jadi, lagi kalau orang masuk neraka ni akan elok oleh malaikat. Dah baik. Kita baca. Dihalau segala seteru Allah Ta'ala. Siapa dia? Seteru Allah Ta'ala. Orang kafir. Segala orang kafir kepada neraka. Segala orang kafir, semua orang kafir, orang yang dah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dah beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ni akan dihalau kepada neraka, padahal hitam muka-muka mereka itu. Padahal ni pada hal keadaan, menunjukkan dalam keadaan mereka tu dihalau dalam keadaan muka dia tu hitam. Muka orang kafir ni hitam. Hitam. Orang kafir non muslim. Kata lembut sikit. Dan
Belalok mata-mata mereka itu. Belalok ni orang luar panggil apa? Belalok. Terbeliak. Terbeliak. Terbeliak mata-mata mereka itu. Mereka orang kafir ni yang dihalak ke masuk neraka tu, dan ditutupkan mulut-mulut mereka itu. Tutup. Mulut-mulut mereka itu tutup. Maka apabila sampai mereka itu, orang-orang kafir itu, kepada pintu neraka. Bila sampai depan pintu neraka, datang segala malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni apa? Malaikat azab. Malaikat azab. Duduk jaga ni, jaga neraka. Malaikat Zabaniyah. Dan dalam keadaan marinya malaikat Zabaniyah tu dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Rantai-rantai dan rantai. Kata belenggu-belenggu ni, belenggu-belenggu ni ikatan, yang benda yang nak diikat pada tubuh orang kafir tu. Malaikat Zabaniyah bawa tu, rantai-rantai dan belenggu-belenggu, dicocokkan rantai di dalam mulut mereka itu. Cocok, ambil kata tadi yang bawa tu, cocok dalam mulut mereka itu, dan dikeluarkan rantai itu daripada tubuh. Allah. Kita teh COVID dah. Teh COVID ni. Teh COVID. Cocok ni. Ada cocok hidung ni. Cocok dalam mulut. Rasa geli-geli ujung ni. Sakit hati dah rasa nak. Tak. Hon ni masuk rata dalam mulut, keluar rata kuk punggung. Kuk punggung. Seksa tu. Seksa. Azab sungguh tu. Malaikat Zabaniyah. Masuk rata kuk mulut, keluar kuk tubuh. Mereka itu. Dan dibelenggu tangan-tangan mereka itu, dan diikat. Diikat tangan-tangan mereka itu, dikapuhkan. Dikapuhkan ni dicantumkan. Dicantumkan tiap-tiap seorang daripada mereka itu, daripada orang kafir itu, dengan seekor syaitan. Kira mana orang kafir boleh belaka seekor seorang syaitan. Tepek dengan dia. Tepek dengan orang kafir itu. Dan memukul malaikat dengan beberapa penyemuk. Penyemuk ni macam jadi piak. Dia macam ke kita ambak kan tak? Penyemuk. Ke situ ditulis berapa? Penyamuk ke benda? Kat kitab Rumi. Penyamuk. Dan pemukul. Dia tak penyamuk. Penyamuk sebab apa? Nyamuk. Kita pukul nyamuk ni guna penyamuk. Kita guna alat untuk memukul nyamuk. Ni dan belakangnya tulis juga, ditulis dan pemukul. Pemukul daripada besi. Dia bukan rotan dah, besi. Bukan rotan dah, besi. Rotan dah akan nak bila dah bergelepar. Dan dikatakan bagi mereka itu, Zuku azaban nar. Zuku azaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Allah. Artinya, rasalah kamu. Rasalahmu akan azab neraka yang telah adalah kamu dahulunya. Masyarakat dunia mudah beriman kepada aku. Ni masyarakat neraka rasalah azabnya dengan dia. Bakik bohong kamu. Bakik bohong kamu. Surah Sejadah. Surah Sejadah, betul. Zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Surah Sejadah. Baca sama tak? Hari Jumaat pagi. Rasalah
Tu azab neraka yang Allah Taala janjikan kepada orang kafir ni. Sebab apa? Banyak bakit bohong dah tu kat dunia. Baik. Pergi lagi. Adapun segala orang mukmin yang berdosa. Allah. Orang mukmin beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan rukun iman yang 6 tu. Tak, mengucap 2 kalimah syahadah, meyakini rukun Islam belaka. Orang mukmin yang berdosa. Dia buat maksiat. Orang yang asi. Daripada umat Muhammad. Daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita semua ni. Kita semua ni lah. Maka sabit pada setengah riwayat hadis. Mari hadis. Sabit daripada setengah riwayat hadis, tak kala menutung ni piping. Betul situ? Menutung oleh malaikat akan mereka itu. Siapa mereka itu? Orang mukmin yang berdosa tadi. Dia memimpin. Malaikat memimpin orang mukmin yang berdosa tadi, maka menyeru mereka itu. Mereka itu menyeru siapa dia? Orang mukmin yang berdosa itu menyeru, "Hei Muhammad. Hei Muhammad." Tu. Panggil. Panggil. Panggil siapa dia? Panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning baru baru nampak nak panggil. Tak masa atas muka bumi kenal pun dak. Nak pergi maulid payah. Nak pergi majlis ilmu tak ambuh. Sedangkan benda majlis ilmu, majlis maulid itulah yang mendekatkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kenapa? Orang beriman yang berdosa itu kata, "Hei Muhammad, hei Muhammad." Maka tak kala melihat oleh mereka itu akan malaikat Malik. Lupa mereka itu akan nama Muhammad. Sebab apa? Kerana takut dan gerung akan Malik. Takutnya kepada malaikat Malik yang menjaga neraka tu. Siapa lupa? Siapa lupa? Takut debarnya. Menghadap tengok muka malaikat. Gerungnya bila tengok malaikat Malik. Maka berkata Malik, "Siapa kamu ni?" Dia tanya balik, "Siapa mu ni?" Siapa mu ni? Maka jawab mereka itu, siapa dia? Orang yang beriman yang berdosa tadi kata, jawab dia, "Kami ini ialah daripada orang yang menurun Allah Ta'ala." Ikan yang menurun tu yang mengikut, yang mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan apa? Mengikut kenapa? Akan Quran di atas mereka itu. Baca Quran. Ikut Quran kata benda-benda. Ikut. Dan kami juga daripada orang yang puasa bulan Ramadan. Kami ni daripada orang-orang yang beriman dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka berkata Malik. Malaikat Malik kata lagi, tidak diturunkan Quran melainkan di atas Muhammad alaihi salam. Tidak diturunkan Quran melainkan di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat yang kita wajib beriman. Maka tak kala mendengar mereka itu akan nama Muhammad, apabila orang-orang yang beriman dan berdosa itu mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berjeritlah. Berjerit ni kalau ikut lugah kok alik tani tu nangislah. Dan situ tulis apa? Menewek. Berteriak.
Kesemua mereka itu. Masa tu berteriak. Masa tu berjerit. Apabila mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kata mereka itu, dia kata kenapa? Kami ni daripada umatnya, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ni kisah ni daripada sikatan hadis ni. Kenapa? Nak royak antara satu kepentingan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Malik Maka berkata Malik bagi mereka itu, adalah tidak ada bagi kamu di dalam Quran itu yang menegah daripada segala maksiat. Maka apabila berhenti dan sampai mereka itu di tepi neraka dan menilik mereka itu kepada neraka. Ya, itu minum air sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laju ngak tak. Mana dia? Maka berkata Malik bagi mereka itu, adalah tidak ada bagi kamu di dalam Quran itu yang menegah daripada segala maksiat. Di dalam Al-Quran bagi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya tak buat maksiat. Maka apabila berhenti dan sampai mereka itu, mereka orang yang beriman yang berdosa tadi di tepi neraka dan menilik mereka itu kepada neraka. Dia tengok kepada neraka. Dia tengok. Dia boleh tengok. Dan tengok apa? Kepala malaikat Zabaniyah. Dia bodoh situ. Kita bayang. Contoh, kita ni menghala ke syurga. Tak? Boleh jadi dibayangkan lalu tu dengar dah jeritang orang dalam neraka. Lalu tu boleh tengok dah kepala-kepala malaikat Zabaniyah. Nampak dah kepala-kepala malaikat Zabaniyah. Berkatalah mereka itu, berkata apa? Hei Malik, benarlah dan izinlah engkau bagi kami supaya kami menangis dan meratap di atas diri-diri kami ni. Tu nak minta dengan malaikat Malik supaya beri kebenaran atas kepada orang-orang beriman ni, supaya dia ni menangis dan meratap atas kesalahan-kesalahan yang dibuat dulu. Maka Malik pun benar. Maka malaikat Malik pun benar. Dan izinlah bagi mereka itu. Maka mereka itu pun menangislah. Dia nangis. Orang beriman sini nangis. Dan rataplah. Dan merataplah mereka itu, orang-orang beriman tu, sehingga habis keluar air mata bagi mereka itu. Nangis, nangis. Nangis sehingga habis air mata. Sehingga habis air mata mereka itu. Siapa dia? Air mata orang yang beriman, yang berdosa tadi. Maka malaikat Malik pun berkata, dah. Bawah lah tu. Salah. Maka mereka itu pun menangislah dan rataplah sehingga habis keluar air mata bagi mereka itu. Tidak tinggal setitik
pun pada mata mereka itu. Tak ada setitik pun. Maka menangis pula dan keluarlah darah daripada mata-mata mereka itu. Keluar darah. Tadi keluar air mata, ni keluar darah pula. Keluar darah pula daripada mata-mata mereka itu. Maka Malik pun berkata ia, amboi. Telur amboi. Eloknya dan comelnya kalu-kalu menangis di dalam dunia. Tu. Malaikat Malik kata, Allah moleknya kalau muning dan mening menangis dekat dunia. Comelnya kalu-kalu menangis di dalam dunia. Sebab apa menangis kat dunia? Sebab tengok cerita Hindustan ke? Tak. Sebab apa? Sebab tengok cerita Korea ke? Tak. Menangis sebab benda? Sebab kerana tu dia tulis. Kerana takut kepada Allah. Kerana takut kepada Allah. Kerana takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni adalah salah satu makam takwa. Ada dalam diri. Makam takwa yang ada dalam diri yang menyebabkan seseorang itu takut nak buat maksiat. Nak buat maksiat macam mana? Rasa diperhatikan. Kalau aku buat gini, walaupun rasa tak diperhatikan, kalau aku buat gini, takut masuk neraka. Ada juga hak iman dia lagi. Kalau aku buat gini, tak berkat hidup aku. Kan aku ambil rasuah ni kan, aku ambil duit ni kan, jadi anak-anak aku dok dengar kata, anak-anak aku dok dengar cakap, anak-anak aku belajar malah. Boleh jadi belaka. Kan aku ambil buat benda-benda gini, jadi hitam hati aku, malah nak mari belajar, malah nak mari dengar. Kadang-kadang benda tu tambah masuk, benda-benda molek tambah masuk dalam diri kita. Sebab benda? Sebab terdinding dah dengan perkara-perkara yang jahat. Perkara-perkara yang menggelakkan hati. Sebab tu kadang-kadang kalau kita dengar kena molek orang tu baca sikit je, tapi kita rasa siapa. Mungkin orang tu tukar baca tu amalan dia hebat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu ketakwaan tu. Macam orang baca berita. Orang pemberita baca berita. Sama tak dengan orang biasa baca berita? Tak sama. Dah dia ni main baca berita hari-hari je. Kita baru hari ni nak baca berita. Sedap mana dengar? Sedap baca berita hari-hari je. Sama juga. Kita baru baca berita hari ni, nak suruh orang rasa sedap. Macam pemberita baca. Kok lama dah? Tak boleh. Sebab tu kadang-kadang benda kebaikan ni terhalang masuk dalam diri kita disebabkan hasad kita sendiri, sangkaan kita sendiri, keburukan yang ada pada diri kita sendiri. Lepas tu nak warung ni tepih dengan zikir. Tepih dengan zikir tu. Benda-benda gitu. Kadang tengok benda tahlil. Benda tahlil. Dia dah kata benda tahlil. Mempertikaikan amalan orang. Benda duk tasbih. Benda duk tahmid. Orang nak balik makan nasi pula. Lapar perut. Tak. Padahal benda tu sekejap sangat. Bila ada benda-benda tu jadi terlucu. Diangkat berkat. Dia nak sapa molek dah. Rahmat nak sapa molek dah. Kebaikan nak bagi dah kat kita. Ada mari perasaan tu. Gitu lah. Orang ngaji sikit. Kita rasa kita bagus dah. Jangan. Jangan. Minta Allah Ta'ala lindung. Minta Allah Ta'ala pelihara. Mudah-mudahan diri kita ni dijaga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nangis dia tadi tu kerana takut kepada Allah.
nescaya tidak mengena ia akan kamu oleh api neraka pada hari ini. Tu. Hadis sahih ni. Sebab jasad seseorang tu tak disentuh oleh api neraka sebab apa? Dia menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sebab jasad yang tak disentuh dengan api neraka sebab dia bangun malam-malam, dia bertaubat dengan atas segala kejahatan dia, dia sedar diri atas segala kekurangan dia, dia sedar atas kekhilafan dia dengan orang lain, dia sedar kekhilafan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sedar tu dia bertaubat tu dia pun menangis, mengalir air matanya kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut. Sebab takut itu. Ingat balik kesalahan, ingat balik kejahatan dia buat, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa aku, ya Allah. Berilah kekuatan kepada aku untuk aku tidak mengulangi lagi kesalahan aku yang dulu, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, terimalah taubat aku, ya Allah. Sesungguhnya aku ni lemah, ya Allah. Berilah kekuatan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau letak segala keburukan aku kepada isteri aku, kepada anak-anak aku, kepada keluarga aku. Lindungilah mereka daripada kesesatan, ya Allah. Buat munajat gitu semua tiap-tiap malam, mudah-mudahan hati kita lembut. Hati kita lembut, hati kita dekat dengan Allah Taala. Di sini kat mana ni? Di sini kesemua yang berakal, reti dan faham. Di sini kesemua yang berakal, reti dan faham. Bahawasanya buku sesal itu, betul tak? Orang-orang tua berkata, tak lepas dulu, hanya di belakang lah. Tak. Di sini semua orang yang berakal, reti dan faham agama, sesungguhnya buku sesat itu, orang-orang tua kata tak lepas dulu, hanya di belakang lah. Maka apakah memberi faedah kepada yang menyesal itu? Nampak? Dia tanya bukan nak suruh jawab, nak suruh kita fikir. Nak nyesal masa mana? Masa habis nyawa dah, mati dah. Nak menuju sama ada masuk syurga ataupun neraka. Masa tu nak nyesal. Tadi meratak dah, minta izin dengan malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Dah nak meratak, nak menangis. Lepas tu bagi dah keizinan, siapa nangis keluar air mata darah. Lepas pada tu marilah malaikat Malik kata, molek ni kalau menangis kat dunia. Dan benda dah faedah kalau menangis masa ni. Ada bawa faedah ke? Tak ada dah. Kesesalanmu masa ni tak ada dah. Melainkan bertambah-tambah sugur. Sugur dan susah jua. Bertambah sugur. Sugur ni dok macam ke sebek. Sebek sugur lah. Orang lu panggil sugur. Logo apa orang nyesanya lah. Dulu dak mayang learning baru mikir. Learning tu bukan masa learning. Learning tu masa mikir tu, masa dia nak masuk syurga dengan neraka. Masa tu. Tak nangis air mata darah sekalipun. Tak boleh nak balik semula. Tak? Habis itu. Tak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, tengok daripada kenyataan halau manusia kepada neraka ni, beberapa peristiwa yang melibatkan dengan pengharapan
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatul uzma. Tak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni takut dikata ni. Apabila tengok malaikat Malik atas gerungnya malaikat Malik tu, siapa kita dah nak sebut? Takutnya dah boleh nak sebut tu. Tak boleh nak sebut kenapa? Tak boleh nak sebut. Hei Muhammad, hei Muhammad. Tak boleh nak sebut. Sebab takutnya tengok malaikat Malik. Dan di sini juga masuk bab neraka. Dah minggu lepas bab neraka dah. Minggu lepas bab malaikat dah. Belum ni bab neraka. Neraka hok kita kata hok sebelum ni dak ada 7. Ada 7. Tak, yang pertama neraka jahanam. Di mana neraka jahanam neraka yang paling tinggi. Maknanya tu nak dibandingkan dengan neraka hok bawah-bawah lagi, neraka hawiyah, neraka sakar, neraka hatamah apa semua tu. Tu paling sejuk berbanding neraka-neraka lain. Ada pun sejuk-sejuk dia panas juga. Bukan kata sejuk macam ke peti suang gitu dak. Sebab neraka orang kita minggu lepas ambil daripada semut tak ada api dunia hancur gunung. Yang pertama neraka jahanam. Di mana neraka jahanam ni ditempatkan orang-orang yang beriman dan maksiat. Dan neraka yang kedua bawah daripada neraka jahanam yang ketujuh pekat daripada atas. 7 kita turun sampailah neraka yang paling panas nombor 1. Neraka yang pertama yang neraka jahanam ni yang daripada 7 kita kira daripada atas. Neraka yang seterusnya neraka Luzza. Neraka Luzza. Yang selepas neraka jahanam ia tingkat kedua. Ni neraka jahanam ni dia. Neraka ni siapa dia penghuni neraka Luzza ni? Pengikut penghuni dia pendusta agama Allah Subhanahu wa taala yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam surah Al-Lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah ingat? Dak mari. Cerita bab neraka tu. Cerita bab neraka Luzza ni. Dak mari ayat. Dak mari ayat dia. Sudah. Tak apa lah. Tak apa. Kalau mari kita baca semula. Surah Al-Lail. Dah. Nampak? Lama ayat mula. Tapi dalam surah Al-Lail cerita pasal neraka Luzza. Dan yang seterusnya bawah pada neraka Luzza ni neraka Hatamah. Neraka Hatamah. Siapa dia penghuni dia? Mereka yang lalai dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipengaruhi dengan harta dunia. Tak. Kerja juga, dak semayang. Tu. Kerja juga masuk neraka Hatamah. Sebab apa? Dak semayang. Dak puasa. Dak zakat ke? Haji dak masuk tu. Ini orang lalai mengerjakan perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT bukan syariat semayang puasa semata-mata. Perintah-perintah lain yang diutuskan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samalah masuk bab niaga. Nabi kata jangan mengurangkan timbangan. Jangan mengurangkan timbangan, jangan menipu dalam timbangan. Itu termasuk tu. Benda-benda yang kau tahu daripada Allah SWT, termasuk begitu. Yang melanggar perintah. Sama juga ketaatan isteri kepada suami. Taat dia tu macam mana? Taat dia tu macam mana? Hak dia macam mana? Kalau boleh
Suami kata, jangan sembahyang mu. Keluar wahyu tengok mu sembahyang. Jangan pakai tudung mu. Menda pakai tudung macam ke Pontianak contoh. Dia kata gitu, suami kata gitu. Dia pun tak taat suami dia. Dosa tak dia dak. Dah. Contoh lah tu. Jadi nak taat ke mana perintah Allah Subhanahu taala. Ketaatan kepada suami sekalipun mesti diikat dengan perintah Allah Subhanahu taala. Masuk juga dengan bab munakahat, masuk juga bab jinayah dan muamalat sebagainya dah. Dan neraka hatamah ni. Dalam surah Al-Humazah. Ada dalam surah Al-Humazah, wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Tu dalam surah Al-Humazah. Cerita tu bab neraka neraka hatamah. Baik bawah neraka hatamah, neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Siapa dia? Mereka yang makan harta anak-anak yatim. Orang yang makan harta anak yatim masuk neraka sa'ir. 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 S-A-I-R. Mudah. Itu yang je ke umi ya. Dan seterusnya kan lajak masuk Isya kan. Tak kira. Dan neraka sakar. Neraka sakar ni ataupun neraka sakru. Dia tak domah belakang tu. Neraka sakar ni bagi penghuni dia siapa dia? Orang yang tak solat, yang tak beri makan pada orang miskin dan tak percaya kepada hari pembalasan. Tak semayang, tak bagi makan kepada orang miskin, tak percaya kepada hari pembalasan. Jaga-jaga. Masuk neraka sakar. Ni nak bawah dah ni, nak patak dah. Nak patak neraka dah, nak patak. Neraka sakar. Dan yang ke bawah pada neraka sakar, neraka jahim. Siapa dia neraka jahim ni? Penzina, pembunuh, pendusta agama Allah Subhanahu Wa Taala, hok minum arak apa semua, duduk dalam neraka jahim. Dan hari ni bukan nak menerakakan orang, dok. Nak cerita pasal perekat-perekat neraka yang masuk, golongan-golongan mana yang masuk neraka. Mudah-mudahan dengan kita tahu 7 jenis perekat neraka ni, Allah Ta'ala pelihara kita. Neraka jahim. Neraka jahim. Dan neraka yang paling bawah, neraka hawiyah. Neraka hawiyah ni kat mana? Neraka hawiyah. Neraka hawiyah ni bagi mereka yang memusuhi nabi-nabi. Neraka hawiyah. Neraka yang hok bawah sekali tu. Tak banyak riwayat yang menyebutkan neraka hawiyah ni tempat bagi orang-orang munafik juga. Orang-orang munafik. Sebab orang munafik ini adalah orang-orang yang ikrar, dia beriman, beramal seperti orang-orang yang beriman, namun di dalam hati dia hati-hati orang yang kufur, hati-hati orang yang kafir. Dalam hati dia bakal molek, tak ada benda, tapi dalam hati dia kufur. Na'udzubillah min zalik. Dah ada pula juga yang meriwayatkan neraka hawiyah ni siapa dia duduk apabila malaikat Jibril apabila Nabi satu ketika Nabi SAW bertanya kepada para penduduk setiap tingkatan neraka, malaikat Jibril mari jawab,
pintu paling bawah disebut adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Dan ia dihuni oleh orang-orang munafik sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah sekali dari neraka. Panas sekali tu, dekat tu. Dan pintu kedua disebut dengan jahim. Atas dia. Atas pada neraka hawiyah. Ni kat mana? Dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Tu. Adakah kamu tahu benda neraka yang paling panas sekali? Narun hawiyah. Ni dalam surah Al-Qari'ah. Dah 7 peringkat neraka ni benda yang boleh bagi pengajaran kepada kita hari ni. Kalau kita tahu duk tengok kita nengung dak rasa mana. Dak nampak mana rasa panas tu. Dak apa. Dak nampak lagi dak apa. Dak kurang-kurang kita mari kita minta berlindung Allah Subhanahu Taala dengan berkat kita belajar hari ni. Allah Taala kita tahu dah. Ni menyaksikan aku hari ni mari ngaji, mudah-mudahan Allah Taala lindungi aku daripada 7 neraka ni. Tugas utama. Tugas yang paling penting bagi orang lelaki, kita semua ni orang lelaki. Benda yang paling penting sekali atas muka bumi ni. Kita ni orang lelaki. Royak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bukan kata buat bagi rumah besar ke anak-anak bini dak. Bukan bagi piti banyak kepada ahli keluarga dak. Bukan kata bagi kereta besar, tempat tinggal yang selesa semata-mata dak. Hak paling besar ni, qu anfusakum, jagalah olehmu akan dirimu. Wa ahlikum, dan ahli keluargamu daripada mana? Wa ahlikum naro, daripada api neraka. Dah nak jaga ke mana? Kalau kita sendiri yang tak jaga diri kita untuk mengelakkan daripada disambut api neraka, macam mana pula dengan anak-anak isteri-isteri kita? Macam mana pula dengan keadaan dia? Kalau kata kita jaga diri kita, tak jaga pula anak-anak bini. Anak-anak bini akan tarik, akan tutup balik. Ya Allah ni ayah aku. Tak tegur pun aku, tak tutup aurat secara sempurna. Ya Allah ni ayah aku ni. Dia dah ajar pun aku fardu ain. Aku dah tahu bab istihadah. Asal tu baik darah aku dah semayang. Aku dah tahu waktu haid, aku dah tahu waktu istihadah. Oh rupanya waktu istihadah tapi aku dah semayang. Kena. Anak kena tarik. Tu lelaki. Sikit tu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang puan ada orang puan mari. Minta tok lelaki ajar baca. Jangan bang kita nak masuk syurga selamanya. Tak masa sarung cicing. Tak til jannah. Masa mula-mula kahwin. Lepas pada tu tinggal pada ain dak cara bab kefahaman agama diketepikan. Sebab apa? Sebab sibuk dengan benda-benda lain. Sibuk dengan dak mesra dengan perkara-perkara akhirat. Jadi minta Allah Taala jaga hati kita semua dan minta Allah Taala bagi peluang dan ruang kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala jaga kita daripada
7 neraka ni, insya-Allah, amin. Habis itu. Habis itulah dah. Untuk minggu ni, minggu depan kita sambung pula. Minggu depan insya-Allah. Insya-Allah dah aku alik ada. Jadi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru, dosa sahabat handai kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah istiqamah dan kebaikan dalam mempelajari ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau bolak dan balikkan hati kami setelah Kau memberi hidayah dan taufik kepada kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin, fi Gaza wa fi kulli makan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi